Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ashir min arkani salah, yang ke-10 daripada rukun salat. At-tama'ninatu fihi, tama'ninah padanya, iaitu pada sujud. Di hadis al-musyi' salatuhu, berdasarkan kepada hadis orang yang huduh solatnya itu dulu telah bincang. Wa yajibu ayyusiba mahal sujudihi saqla ra'sihi, hendaklah dan wajib agar ia menekankan isabah, menimpakan atau meletakkan tempat sujudnya itu dengan saqla, dengan pemberatan, dengan memberatkan kepalanya tu, menekankan, letak kepalanya di tempat sujud dengan menekan dia, menekan dahi lah, tekan tu. Di khabaril mar, seperti dalam hadis yang telah lalu, idza sajadta famakkin jabhataka, bila engkau sujud maka tekan engkau punya dahi. Wa makna saqal, memberatkan itu ialah ayatahamala, dia yatahamal, menekan bihaitsu law farada tahtahu qatnun, kalau dia meletakkan di bawah tempat sujud itu kapas atau hashish atau jerami, langkas basah, nasihat dia ada kesan lekuk, kesan lekuk. Wa zahara asarahu fi yadihi, dan nampak jelas kesan sujud tu pada tangannya. Lau faradat tahta zalika, kalau dia letak tangan dia tu di bawah tempat sujud dia tu, sujud atas tangan dia, kalau kan, zahara asaruhu, nampak kesan sujud di atas tangan dia tu. Maksudnya dia tekan kuat sampai nampak merah, kesan merah di tangan dia tu, kalau dia sujud atas tangan. Nak cerita tekan dia begitulah, tekan. Wala yu'tabar hadha fi baqiyatil a'dha, dan tidak diambil kira perkara tersebut pada semua anggota yang lain. Pada anggota lain tak ada. Yang nak ditekankan, pasti ditekankan pada dahi aja lah, dahi aja. Kama yu'khadhu min ibarati rawdah, seperti mana yang difaham daripada ibarah kitab Rawdah. Ibarah tu jalan cerita daripada kitab Rawdah, dan ibarah tahqiq daripada kitab Tahqiq. Wa yundabu ayyadha kaffaihi hazwa mankibaihi, dan disunatkan dia meletakkan dua tapak tangannya separas dengan bahu, separas dengan bahu. Jadi kalau mazhab Syafi'i, separas tu artinya di atas lah, tapak tangan tu separas kan. Wa yanshuru asabi'aha matan, dan melepaskan dia punya asabi', jari jemari tangan dia tu madmumah, dalam keadaan rapat, madmumatan lil qiblah, dengan menghadap kiblat, jadi gitu, menghadap kiblat lah, hujung jari menghadap kiblat. Wa ya'tamid 'alaiha, dan hendaklah dia bertopang pada kedua tapak tangan dia tu. Kan dia, maknanya iktimad tu artinya dia tekan jugalah dua tapak tangan dia tadi tu. Tidaklah dinamakan iktimad. Wa yajibu in yahwi li ghairi sujud kama marra fi ruku', falau saqata ala wajhihi min al-i'tidal wajaba al-'aud ilaihi, dan wajib jika dia tunduk untuk sujud tadi tu, tapi tidak dengan tujuan sujud. Dia tunduk nak sujud, tapi bukan tujuan dia untuk sujud, kan. Seperti kesnya pada rukuk dulu, dia contoh macam dalam kes rukuk dulu tu, dia sebenarnya nak sujud tilawah kan, tiba tengah-tengah jalan dia cancel sujud tilawah, dia rukuk. Dia rukuk.
Jadi maknanya tujuan sebenarnya dia tunduk tadi tu bukan untuk rukuk, tapi tiba-tiba dia rukuk. Tu. Jadi sama dekat sini. Dia nak sujud tapi bukan tujuan untuk sujud. Contohnya falau saqata alihi ala wajhihi, dia masa tengah berdiri, masa iktidal tadi tu tersungkur, dia jatuhan dengan apa-apa sebab sekaligus, sama ada gempa ke ataupun dia demam pening, apa ataupun orang tolak ke kan, jatuh dia tersungkur atas dahi dia daripada keadaan dia iktidal. Lepas dia rukuk tadi tu iktidal, lepas tu tersungkur dia atas dahi, kan, walaupun dia dah macam sujud dah tu, tapi oleh kerana tak ada niat untuk sujud, wajib al-aud ilaihi, wajib dia kembali berdiri balik untuk dia liyahwi minhu, untuk dia apa ni, dia bongkok balik untuk sujud, untuk dia turun balik sujud, dengan niat dia turun tadi tu dengan niat untuk sujud. Yang mula-mula tadi tu dia tak ada niat. Mengapa? Lintifa'il muhwi fi as-suqut, sebab tidak adanya muhwi yang penyebab dia turun tadi tu, tidak ada tujuan, tidak ada niat untuk dia sujud masa dia jatuh tadi tu, kerana ketiadaan niat qasad semasa dia jatuh tadi tu untuk sujud. Fa in saqata minal hawa, tapi kalau dia ada niat, nak sujud, dia baru nak sujud, jatuh dia, tergolek dia, kan, lam yalzamhu al-aud, maka ketika tu dia tak perlu kembali berdiri balik, sebab dia tadi dah ada niat tadi tu, cuma dia baru nak gerak terjatuh terus, kan. Tu dah kira sujud lah tu, sujud sebab ada niat. Bal yuhsabu dzalika sujudan, malah dikiralah itu sebagai sujud, illa in qasada bi wad'il jabhah al-i'timad, melainkan kalau dia terjatuh tadi tu, dia dah macam sujud dah, tapi dia tidaklah niat itu sebagai sujud. Itu kalau dia niat itu bukan sebagai sujud, yang dia dahi dah kena lantai tadi tu, dia niat, dia letak dahi atas lantai itu bukan untuk sujud, tapi untuk i'timad, untuk bertopang, untuk menjadikan sebagai dia punya sandaran. Dia melentikkan badan tu nak naik ke atas, digunakan dahi dia. Dia bukan niat untuk sujud, tapi untuk dia bangkit semula, kan. Jadi itu tak sah sujudnya, sebab dia tak ada niat untuk sujud, dia niat untuk menopang. Dia gunakan dahi dia untuk sebagai tongkat, kan. Illa in qasada bi wad'il jabhah al-i'timad 'alayha faqat, semata-mata dia nak jadikan dahi itu sebagai tongkat dia untuk dia bangkit balik, kan. Fa innahu yalzamahu i'adat sujud, maka ketika tu dia wajiblah kembali ulang balik sujudnya, li wujudi sharif, sebab wujudnya perkara yang menghilangkan, memalingkan niat dia daripada sujud, ataupun tujuan dia daripada sujud. Walaupun dah macam sujud dah, tapi tak dikira, sebab ada perkara yang memalingkan niat dia daripada sujud. Dia kata apa, ini bukan sujud, dia ada tujuan lain. Jadi dia kena ulang balik sujud tu dengan cara dia duduk balik. Sebab apa duduk? Sebab masa dia nak bergerak tadi dah ada niat dah, cuma dia terjatuh, tersungkur. Jadi dia tak boleh berdiri balik, sebab dah ada tujuan pergerakan dia tu, cuma tengah-tengah jalan dia tersungkur, kan. Berbeza kalau dia tak ada apa-apa tujuan, kan, untuk sujud, dia tengah berdiri tu sekali terjatuh, kan. Itu tak ada niat langsung, cuma terjatuh, tersungkur. Itu dia kena berdiri balik.
Jadi dalam kes dia dah ada niat tadi, cumanya dia tersungkur saja, dia boleh bangkit balik, duduk dan sujud semula dengan niat untuk sujud. Okey. Tapi kalau dia dah jatuh tersungkur, memang dah ada niat dia, ni dah sujud dah ni, terus sujud dah, sah sujudnya. Yang tak sah tu kalau dia kata ini bukan sujud ni, aku nak bangkit balik, itu tak sah. Wala saqata minal hawa, kalau dia tengah nak turun, hawa tu nak bongkok untuk sujud tadi tu, jatuh dia ala jambihi, tergolek, dia jatuh tergolek sebelah tepi lah. Fanqalaba, maka tergolek fanqalaba binati sujud, maka dia pun bangkit, dia betulkan balik untuk sujud. Dia tu tergolek, dia pun bangkit balik dan terus sujud, dengan niat untuk sujud. Aw bila niyah, ataupun dia tak ada niat apa-apa, tapi tadi mula-mula tadi dia dah ada niat, masa dia nak bergerak tadi tu dah ada niat untuk sujud, cumanya baru nak bergerak dia tergolek kan. Jadi bila dah tergolek tu, dia pun betulkan balik untuk sujud terus, sama dia ada niat sujud ataupun tak ada niat sujud. Aw bila niyah aw biniyatin aw biniyati hi, ataupun dengan niat sujud, wa niyati al-istiqamah, ataupun dia ada dua niat, satu niat untuk sujud, satu niat untuk stabilkan badan dia kan. Tergolek, jadi sujudlah sambil aku nak stabilkan badan aku. Wasajada, dia pun sujud sambil niat sujud dan niat untuk stabilkan badan. Ajza'ahu, maka sah sujud dia, sah. Fa inna wa al-istiqamah faqat, tapi kalau dia niat untuk stabilkan badan, tak ada niat untuk sujud, lam yajuz hu, maka lam yujzi'hu ni katnya ni, maka tak sah sujudnya. Kalau tak ada niat untuk sujud, untuk stabilkan badan aja, maka tak sah sujudnya. Liwujudis sarif, sebab wujudnya niat untuk yang melakukan perbuatan di luar solat. Okey. Jadi apa dia nak buat? Bal yajlisu summa yasjudu, dia kena duduk, dia tak boleh bangkit balik, sebab dia tadi masa dia nak turun tadi tu daripada berdiri tadi, dia dah ada niat dah, cuma dia baru nak bongkok aja tergolek, kedum pitam ke atau apa ke sebabnya tergolek dia, gempa kan, goyang kan, dia pun tergolek. Jadi dah ada niat dia nak bergerak ke arah sujud, cuma dia tergolek tengah jalan, sebab itulah dia tak boleh bangkit balik berdiri. Kalau dia bangkit balik berdiri, batal lah. Jadi dia kena duduk aja, kemudian dia sujud semula. Wala yaqumu summa yasjudu, tak boleh dia berdiri semula, kemudian dia sujud, tak boleh. Fa in qama amidan aliman, kalau dia sengaja berdiri dan keadaan dia tahu, itu boleh membatalkan solat, mengulang balik dia punya perbuatan tadi kan. Batalat salatuhu, batal solatnya, kama saraha bihi fi rawdah wa ghairuha, seperti yang diterangkan, yang dijelaskan, yang ditegaskan di dalam kitab Rawdah Imam Rafi'i dan kitab lain juga. Jadi kalau aslu Rawdah tu itu Nawawi, kalau Rawdah aja itu Rafi'i. Wa inna wa ma'adzalika sarfuhu 'ani sujud batalat salatuhu. Jika dia berniat ma'adzalika, dengan dia berdiri semula tadi, dah tergolek tadi, dia berdiri kan. Kalau dia niat berdiri tu untuk sarfuhani sujud, untuk dia tak nak sujud lah, dia dah tergolek, kemudian dia kata tak nak sujud lah, dia pun berdiri balik, batal solatnya, batal solat dia.
sebab dia berdiri tu tadi dah dia niat nak sujud kan, kemudian dia tergolek, dia bangkit balik, kan, batal. Dia bangkit balik tu untuk dia nak cancel sujud dia tadi tu. Niat tadi yang dia nak turun sujud tadi dia cancelkan, yang itu batal kan. Li'annahu zada fi'lan la yuzadu misluhu fi salati amidan. Mengapa? Sebab dia menambah perbuatan yang tidak boleh ditambah sepertinya di dalam solat dengan sengaja. Sebab dia dah tergolek tadi tu, ibarat dia dah perjalanan ke sujud lah tu, kemudian di tengah jalan dah melepasi separuh daripada sujudnya tu, separuh daripada pergerakannya tu, dia tak boleh patah balik. Kalau dia patah balik berarti dia zada fi'lan, menambah perbuatan yang tak seharusnya ditambah dengan sengaja. Jadi batal. Wa yajibu fi sujudi ayyartafi'a asafilahu ala alihi. Habis cerita baru, wajib pada sujudnya itu hendaklah asafilahu, dia punya bahagian bontot belakang tu yartafi', lebih tinggi daripada alihi, daripada kepala dia. Bahagian bontot tu mesti tinggi daripada kepala, lil itba', sebagai mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sahahu Ibn Hibban, ditasihkan oleh Ibn Hibban. Kalau solat fi safinatin, masalan kalau dia solat dalam kapal contohnya, walam yatamakkan min irtifa' zalika, tak mungkin dia boleh sujud dalam keadaan bontot lebih tinggi daripada kepala dia, limailanihi niha, sebab dia terombang ambing kan. Jadi kalau dia sujud macam biasa, nanti tergolek sebab kapal tu dia terombang ambing kan. Jadi dia terpaksa solat dalam keadaan bila sujud dia kepala dengan bontot tu sama. Dia sujud atas tempat yang agak tinggi supaya dia kepala dan bontot tu sama rata kan. Ala hasbi halihi, solat ala hasbi halihi, maka dia boleh solat dalam keadaan yang dia, dalam keadaan dia itulah yang dia berasakan boleh stabil. Sebab nanti kalau dia solat macam biasa, nanti tergolek pula dia kan. Jadi wali lazimat hu al-i'adah, wajib dia qada balik solat dia tadi, sebab sujud nanti dia tak sempurna, li'annahu uzrun nadirun, sebab dia wajib qada balik sebab itu adalah uzur yang jarang berlaku. Sah solatnya, tapi nanti kalau dah aman keadaannya, kena solat semula lah. Jadi solat tadi menjadi solat hormat waktu. Kena buat tu, takut dia nanti kapal tombang ambing dipukul ombak. Kalau dia tak solat nanti tenggelam kapal, mati, maka mati dikira tak solat. Tapi kalau dia solat kepada keadaan yang mampu dia lakukan, walaupun tak sah, tapi bila dia mati dikira dia solat lah. Walaupun tak sempurna dikira solat juga, tapi ada waktu dia qada balik lah kalau solat tak sempurna. Naam, in kana bihi illatun la yumkinuhu ma'aha as-sujud illa kadzalika sahha. Ya, ni kecuali, kalau naam kecuali lah, jika dia ada penyakit yang tidak mungkin boleh dia sujud, melainkan keadaan yang macam tu lah, maka sah solatnya kan. Kalau dia sakit, macam Ibn Abbas dulu menurut riwayat, dia kena balur mata, sakit mata kan. Kalau tabib kata boleh sembuh, dirawat, tapi tak boleh sujud lah, dia kata tak boleh sujud. Jadi Ibn Abbas tak rela lah, tak sujud kan. Tak, berarti solatnya boleh je sebenarnya. Kalau dia nak solat
orang uzur kan, sujud tempat tinggi tapi dia tak nak kan, dia nak sujud juga atas tanah, maka tak apalah, buta pun tak apalah, buta. Begitu. Jadi kalau dia nak berubat, maka dalam tempoh rawatan tu dia tak boleh sujud kan, dia kena sujud tempat tinggi, kepala dia kena tinggi kan. Maka sah solatnya, sebab itu memang penyakit dia kan. Fa in amkanahu sujud ala wisadatin, kalau dia boleh sujud di atas bantal, bi tankisi, sujud atas bantal kan, tak adalah apa tu atas lantai terus, jadi nampak apa ni, nampaklah sujud dia tu, walaupun tak sempurna kan. Yang pentingnya dia ada tangkis, iaitu bontot lebih tinggi daripada kepala dia tu. Lazimahu lihusuli hay'ah, maka sahlah solat sujud ni tu, sebab keadaan hay'ah sujud tu dapat dia dapat keadaan sujud itu bontot lebih tinggi daripada kepala. Atau bila tangkis, tapi kalau dia tak dapat bontot lebih tinggi daripada kepala, lam yalzamhu as-sujud, maka tidak dikira sujud dah. Sujudnya tak sah, li fawati hay'ati sujud, sebab keadaan sujud tu tak sempurna, sebab kepala lebih tinggi daripada bontot. Tak boleh lah kan. Bal yakfihi al-inhina al-mumkin, malah bahkan dia cukuplah, berpadalah dia dengan cara tunduk pada keadaan yang mungkin, yang seboleh dia mungkin lah untuk sujud. Itu kata musannif lah, kata muallif, khilafan lima fi asyarh as-saghir, berbeza pendapat ni daripada pengarang kitab syarah as-saghir. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya rukun yang ke-11, iaitu duduk antara dua sujud. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.